Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya kembar Sarah. Bukan. Okey, ni filter IG je sebab muka teruk sikit, takut you all terganggu. Okey, yang Sarah nak share hari ni adalah 4 cara uh, cara untuk mula membetulkan hati daripada fikir yang tak best kepada best. Okey semua, so kita nak mulakan step yang pertama. Okey, iaitu yang pertama sekali Sarah buat nak ubah hati ialah dengar ceramah, dengar talk daripada Prof Muhaya. Like seriously, untuk Sarah lah, memang boleh tukar, memang boleh tukar Sarah punya konsep-konsep hidup, pegangan-pegangan hidup yang selama ini kita duk amalkan yang buruk-buruk tu boleh dibaiki dan upgrade. Dan Masya Allah, memang semoga Prof Mahaya dirahmati Allah lah. Okey, jadi apa yang Sarah buat ialah buka YouTube dan search IKIM Prof Muhaya. IKIM PROF MUHAYA. Search, ada video Prof Muhaya yang semuanya memang menyentuh kalbu, yang memang kita riset-riset dan dengar dengan niat nak tukar lah. Jangan niat nak kecam pula. Okay, sebab ada orang yang tak suka sangat. Tapi saya suka, tapi ramai suka lah. Good, memang sangat bagus untuk kita ya. Okay, kalau kita tak suka maksudnya masih ada masalah hati. Bila dengar, Sarah dengar waktu masak, waktu prepare barang tu kan, waktu masak. Waktu sidar kain, Sarah sedia dekat dalam rumah dulu, hang gantung dulu, barulah pergi gantung kat luar. So macam kita boleh letak somewhere handphone tu kan, so dengar kan. Okay, then dengar waktu driving. Ni best juga sebab kita nak pergi kerja 15 minit 20 minit, buat loudspeaker ataupun buka bluetooth dengan kereta, dengar. Memang seronok. So sebab Sarah dah lama tak dengar muzik sejak daripada nak pergi umrah tu lah. Memang kurang sangat buka era FM hits ke, memang tak update lagu, dah tahu lah lagu apa yang baru-baru. So macam cukup lah kan dah. Sekarang kita masuk yang kedua, tips yang kedua. Kongsi dengan orang terdekat dengan kita seperti suami kita atau mana-mana adik-beradik kita atau ibu bapa kita atau best friend forever. Okay, macam Sarah, my best friend is my husband. Senanglah semua benda cerita dekat dia. Apa yang tak puas hati ke apa benda semua cerita kat dia kan. Okay, so nak berubah ni pun dia kena ambil tahu dan dia pun kena berubah juga. Sebab kalau kita seorang tak jadi. So kita nak sama-sama lah di dalam penitian ini, perjalanan ini, merangkak sama-sama. Okay, jadi bila kita share dengan mereka sebenarnya pun ada juga rasa nak berubah. Sebab kita keluar daripada perut ibu, daripada rahim ibu tu putih. Kita tak ada buat apa-apa, kita tak berdosa, kita suci. So sebenarnya lah fitrah kita macam tu. So yang nak buat jahat tu sebenarnya kita ikut nafsu kan. Nafsu suruh ni, kita pun buat. Makan. Orang suka sangat makan. Ya, sedap. Okay, tapi kena jaga lah. Step yang ketiga pula ialah amal dan aplikasi. So this is the climax lah. Whatever. Okay, maksudnya apa-apa yang kita belajar dalam seharian, so inilah yang sebenarnya yang penting. Kita nak amalkan, kita nak aplikasikan dalam our daily life kan. Okay, so contoh yang pertama, macam Sarah dapat input daripada Prof. Dia cakap manusia ni, setiap dari kita ni, jangan kita rasa rendah diri. Dia nak bagi kita rasa positif kan, tak nak kita ni down, depressed semua tu. So dia bagi tahu kita ni, setiap orang pada kita ni ada tugas kita dicipta. Jadi basicnya setiap ciptaan
Allah, apa-apa je yang Allah cipta, tumbuhan, haiwan, manusia, semuanya adalah dengan hikmahnya. Dan kita tak boleh nak cakap yang useless. Kita tak boleh cakap this is useless, you are useless, I am useless. Tak boleh cakap macam tu. Sebab semuanya pun bermanfaat dan saling bergantungan antara satu sama lain. Jadi apa yang kita boleh apply kan, tips-tips yang Prof bagi, contohnya Sarah ceritalah Sarah punya pengalaman. Sarah baru transfer daripada Sandakan Sabah ke Rawang. Okay, daripada Sandakan tu semua murid majoriti Muslim, dekat dalam IC card. Cuma praktiknya kurang sikit So kita harap, kita berdoa agar mereka dapat praktik Islam dengan lebih lagi lah. Okay, tak nak atas IC saja. Bila Sarah transfer ke Rawang, SMK Sri Garing, majoriti mereka ialah non-Muslim, anak-anak murid. Okay, yang Muslim ramai juga, cuma majoriti lah. Majoriti memang non-Muslim. Jadi masa datang posting tu, budak-budak tu masa tu rasa macam ya Allah, sedihnya dapat sekolah ni. Sebab aku nak jadi cikgu ni, harapnya dapatlah doa anak-anak murid. Dapatlah doa anak-anak murid Muslim kan. Macam kita doa masa kita sekolah dulu, ya Allah ya Tuhanku, ampunkan dosa ibu bapaku, guru-guruku, macam tu kan. Amin. Kita nak doa tu juga daripada anak-anak murid kita. Masa tu bila Sarah masuk kelas je, Sarah rasa down sangat. Contohnya tadi masuk kelas yang best lah. Lepas tu bila ada kelas-kelas yang majoriti non-Muslim yang lepas tu nakal pula tu, kita rasa graf iman tu turun. Kita rasa masuk kelas dengan tak ada iman pun tak apalah. Sebab mereka kan Muslim. Macam tu, dia punya mindset tu tak betul. Tak best lah. Dia punya merudum tu rasa tak bagus untuk kesihatan. Ya, ramai yang rasa tak best. Macam bila kita borak-borak cikgu kan, borak macam, selalu borak memang pasal murid dah, tak ada kerja lain murid tu, murid ni bagus, ni baik, ni kurang ajar semua macam ada lah. Okey. Jadi bila kita dah dengar talk pada Prof Mahaya, dikongsikan ilmu-ilmu yang bermacam, apply. Rugi kalau tak buat. Kalau tak, boleh bayang. Masa tu Sarah transfer 2016. Stress sebab masuk kelas kita tak redha, kita rasa macam macam tu kan. 2016, 2017, 18, 19, 20, 5 tahun. Kalau Sarah masih tak berubah, 5 tahun ni lah hidup dalam stres. Kita punya graf yang menurun, hidup yang monyok, yang macam tu kan, dia rugi kan. Jadi kita nak hidup kita ni lebih baik, dan kita pun boleh bagi manfaat pada orang. So sebaik sempat dapat berubah pada umur 30 tahun, kita ubah konsep iaitu bila masuk kelas, kita masuk dengan niat nak menyampaikan dengan akhlak Rasulullah. Masya Allah. Memanglah tak sampai standard tu, tapi maksudnya kita dengan heart to heart, dengan kita tengok budak ni, ya Allah, kau ni ciptaan Allah. Engkau ni tanda kekuasaan Allah. Allah cipta engkau dengan mata sepet, mata besar. Kita pun macam ni, budak macam ni. Bukan Allah cipta suka-suka. Okay, itu adalah untuk kita sebenarnya. Untuk hikmah kita cari di sebalik anak murid kita tu. Dia bodoh lagi, dia tak tahu apa-apa kan. Jadi kenapa kita nak judge dia ni macam tu? So kita amanah cikgu, ubah dia lah. Kalau tak mampu nak ubah, tegur, doa. Memang kena doa lah. Okay. Kalau tak, hadaplah kita dia, hadaplah dia sampai bertahun-tahun. Okay. Jadi tak rugi, doa je. Sebab dia tu makhluk Allah. Kita pun. Okay. Contoh lagi, jangan sebut stres. Kalau benda simple macam dapat kerja sikit macam, Allah tak siap lagi lah, stres lah. Suka sangat sebut kan. Okay, so bila dah dengar Prof kata jangan sebut setiap perkataan kita tu ada tenaga. Jadi sebut perkataan yang buruk-buruk, affect terus tenaga kita pada hari itu.
kita sebut perkataan yang buruk itu, perkataan itu, itulah yang berlaku. Macam tu. Sebab itu doa. Sebab tu Allah kata sebut yang baik-baik, cakap yang baik-baik. Itu semuanya doa. Okay. Dan kalau buat apa-apa, apply all out. Jangan buat acah-acah, jangan buat sekadar buat. Buat untuk apa? Apa niatnya? Okay, kalau buat program untuk murid, perubahan murid, untuk kemenjadian murid. Bukan buat sekadar on paper. Bila ada orang datang, Nazi ke pegawai datang check ke, oh dah buat program ni tapi budak masih tak meningkat. So kira lepas lah sebab dah buat bendanya. Tapi adakah on paper only atau memang kita berdoa semoga program ni memang bantu budak. So kita akan buat betul-betul. Okay. Dan aplikasi lagi, jika kita dah buat all out dan kita berserahlah kepada Allah segala-galanya, masih ada cacat celanya, masih ada silapnya, jangan rasa down sangat sebab kita hanya manusia kan. Confirm lah kita akan buat silap. So let aje. Maksudnya buat postmortem lah, lepas ni improve. Jangan rasa down sangat sampai rasa macam loser, aku memang tak pandai buat kerja. Jangan salahkan orang itu, orang ni. So macam tu lah, macam doa supaya jadi lebih baik lagi, improve. Macam tu. Dan kalau ada orang buat salah, maafkan, doakan. Mampu. Sarah pun tak mampu juga, tapi cuba sikit-sikit. Geram lah kan, dengan ahli keluarga kita ke, dia orang tersilap cakap ke, duduk sini, terpahat dekat situ, tak hilang-hilang. Perkataan mereka beberapa je. Ingat, tak lupa. Allah. Okay, adik-beradik ke, ahli keluarga, itulah yang kita kena maafkan dulu. Itulah kita punya silaturahim kita, hubungan rahim kita. Buat baik dengan ahli kerabat dulu. Okay, dengan kawan-kawan kita yang lain pun doakan. Okay, dan Sarah ada dengar, kalau kita doakan orang tu tak tahu kita doakan dia, kita tak doa lah kat WhatsApp, aku doakan kau panjang umur, murah rezeki, macam tu kan. Tu dia tahu kan. Okay, elok juga bagi tahu macam tu supaya dia rasa dihargai, isi dia punya hati kan. Macam tu bagus. Memang kita kena macam tu. Di belakang dia kita tambah lagi dia bertambah iman, hidup dalam iman, mati dalam iman, husnul khotimah. Tambah lagi. Yang dia tak tahu, kita saja dengan Allah yang tahu. Malaikat mendoakan kita 10 kali. Apa yang kita doakan kat dia tu, malaikat doakan kita 10 kali. Bayangkan, malaikat yang suci tu, yang tak dosa tu, mendoakan kita. So hebat kan. Kita kena lawan, doakan orang yang kita tak suka. Oh, itu Islam ajar. Ialah kongsi dengan orang luar. Okay, maksudnya apa yang kita dapat, ilmu-ilmu yang kita dengar tu, kita buat rumusan, kita kongsi. Kalau macam Sarah buat dekat WhatsApp status, dekat Facebook, dekat IG. Kongsi. Sebab kita ni sebenarnya pendakwah. Setiap dari kita ni, macam mana kita ni ibadat tinggi rendah, tahap ilmu agamanya pun, kita adalah pendakwah. Kita kena dakwah, kita kena sampaikan kepada orang lain. Bermula dari ahli keluarga lah. Kalau kita dah mula dengan ahli keluarga pun dah cukup bagus dah. Okay, kena sampaikan. Okay, so hebat kan Islam ni. Kalau kita ni orang Islam semua menyampaikan tegur-tegur, Islam tu boleh jadi hebat lah sebenarnya. Cuma sekarang ni memang merisaukan lah. Situasi sekarang, kalau kita tengok dekat IG tu pun dah menakutkan, kat Facebook pun menakutkan. Banyak benda-benda menakutkan. Jadi kita nak membanyakkan benda-benda baik pula yang bertebaran dekat media-media sosial kan. Why not? Okay, so sekarang ni Sarah up satu lagi, iaitu YouTube. Baru nak buat. Okay, yang Sarah buat ni, Sarah tak kisah pun orang tengok ke tak, tapi Sarah harap sangat at least ada seorang tengok. Okay, so target Sarah
walaupun tak ramai tengok, seorang tengok pun tak apa dah, dan harap dia amalkan sikit lah, 1% je pun daripada apa yang Sarah kongsi ni untuk dia, dan itu pun dah cukup baik. InsyaAllah. Okay. Support lagi satu, bila kita share dengan orang tahu kita ni nak berubah. Orang yang tengok pun jangan judge dia ni dah berubah, dia tu tengah nak proses nak berubah. Kita ni memang up and down. Hati kita seperti ombak. Ustazah Asma kata hati manusia ni macam ombak imannya, bergolak up down. So kita jangan sekali judge, dia tu sekejap pakai singkat, sekejap pakai labuh, sekejap baju ketat, sekejap longgar. Dia tengah struggle. Me too. Okay, kita pun. Okay, tapi kebaikan tetap kena kongsi, keburukan jangan kongsi. Kalau kita ada buat benda keburukan, jangan kongsi, jangan share. Kalau kita rasa malas ni hari ni nak tidur je boleh tak? No, jangan share, diam je lah hari tu kalau malas sangat. Ataupun tak masak dekat suami hari ni, beli apa ada je, dia pun tak kisah. No, faham tak? Benda-benda yang buat orang lain rasa nak buat jugalah malas. No, kita macam tu. Okay. Dan satu lagi pantang untuk Sarah, kalau nak share yang dekat Facebook kan banyak benda-benda kebaikan yang kita boleh klik share saja. You listen first. Kamu dengar dulu, kamu ambil dulu ilmu-ilmunya, barulah share dekat orang lain. So Sarah buat macam tu lah. Kalau aku tak dengar, jangan harap orang lain pun nak dengar juga. Macam tu. Apa-apa kita dulu, kita buat dulu, baru kita berdoa orang lain buat juga. Okay ke? Ada soalan ke? Wah, macam ada orang tengok. Tak kisah, seorang tengok pun tak apalah. Okay, semoga Allah redha, InsyaAllah. Okay, itu saja untuk video ini. All the best. We can do this. Semoga Allah bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gambar Kaabah yang Sarah order melalui Shopee je. Okay, agak besar lah sebab dia jadi pecah-pecah macam tu kan. Dalam 1, 2, 3, 4 kaki lah dia punya. Tengok kira tile kat bawah tu 4 kaki lah kan. So okay lah, besar lah kan. So bila beli, suami Sarah dia paku lah dekat kayu. Sebab bila sampai dia hanya wallpaper canvas saja. Okay, jadi suami kena beli kayu panjang kurus ni dekat hardware, RM3 sebatang, beli 4 batang. Okay, potong-potong stapler je, kepam, dah siap. Okay, gantung pakai stapler saja. Lepas tu paku macam tu je, gitu je. Okay, murah saja. The total cost is RM14. RM14 gambar je termasuk postage. Kayu tu 3/4. Macam tu je lah, murah sajalah. Okey lah untuk tempat kita buat solat kan. Ni nampak Quran pun tak beli. Untuk atas lah, sebab Quran satu Hafiz, satu Sarah. Jadi nak kena beli lagi lah untuk letak kat atas. Senang kita nak ni kan. Kalau tak duk mengangkut je lah. Nak mengaji kat atas, balik atas. Nak mengaji kat bawah, turun bawah. So biar kita ada Quran yang lebih banyak, yang reachable. Sebabnya masa Ramadan tu dengar tentang cinta terhadap Al-Quran oleh Ustaz Datuk Badli Shah. Dia kata orang cinta Quran ni dia ada banyak Quran, sebab dia suka bila-bila dia boleh buka. Hebatnya. Okay, rasa nak macam tu jugalah. Okay, bye.